10,000 tahun yang lepas, Semenanjung Arab merupakan negeri yang berhutan dan tumbuh menghijau. Perubahan cuaca dan aktiviti kegiatan manusia merubah segalanya. Kini, Arab Saudi mulai berubah seperti 10,000 tahun lepas. Anda boleh katakan ini sebagai salah satu keajaiban dunia kini. Arab Saudi kini berubah dari sebuah padang pasir tandus dan kering kontang menjadi sebuah negara yang sedang menghijau dalam tempoh yang singkat. 3 pendekatan utama dilaksanakan Kerajaan Arab Saudi bersama syarikat swasta dan badan bukan kerajaan. Pada Januari 2021, Putera Salman membentangkan visi Arab Saudi untuk masa hadapan. Ia adalah pelan tindakan bercita-cita tinggi yang mampu dicapai. Menurut Putera Salman, semua kisah kejayaan bermula dengan visi, dan visi yang berjaya adalah berdasarkan tiang yang kukuh. Tonggak pertama visi ini ialah status Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Menurut Putera Salman, Allah telah mengurniakan kepada bumi hadiah yang lebih berharga daripada minyak, iaitu tanah 2 masjid suci, tapak yang paling suci di bumi, dan Kaabah sebagai kiblat bagi 1 bilion penduduk Islam seluruh dunia. Dengan kehadiran 2 juta umat Islam setiap tahun untuk mengerjakan ibadah rukun kelima Islam, Arab Saudi kini dalam rangka pembangunan mengatasi masalah air yang telah berlaku sejak sekian lama. Kita akan menyelusuri 3 pendekatan bagaimana Arab Saudi berubah menjadi negara hijau dalam usaha menggapai realiti visi 2030. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, perkembangan pertanian Arab Saudi sejak 3 dekad yang lalu sangatlah mengagumkan. Negara ini menerima purata kira-kira 4 inci hujan setahun, salah satu daripada kadar terendah di dunia. Arab Saudi adalah negara padang pasir tanpa sungai dan tasik yang kekal serta hujan yang sangat sedikit. Sumber air sangat terhad dan sangat berharga, dan dengan pertumbuhan pesat negara, permintaan terhadap air semakin meningkat. Kerajaan oleh itu telah beralih kepada cara inovatif untuk menyediakan air yang mencukupi untuk menyokong pembangunannya. Yang pertama, Projek Al-Beda. Projek Al-Beda di luar bandar barat Arab Saudi ialah program pemulihan tanah, pembasmian kemiskinan dan pemeliharaan warisan berdasarkan prinsip reka bentuk permakultur dan hidrologi. Terletak kira-kira 50 km selatan Mekah, Al-Beda ialah kawasan yang bercirikan oleh kaki bukit berbatu dan gersang di Pergunungan Hijaz. Suku Badui adalah penduduk utama di wilayah ini. Diasaskan pada 2009 oleh Puteri Haifa Al-Faisal dan ahli permakultur Universiti Stanford Neil Spackman. Al-Beda telah mula menampakkan hasil praktikal dan ekologi. Paling ketara, pendekanan projek ini adalah untuk mewujudkan ekonomi untuk penduduk Al-Beda yang mampan dari segi sosial, budaya, alam sekitar dan ekonomi. Objektif utama projek ini adalah untuk mewujudkan kebebasan keuangan dan sosial bagi penduduk dengan melatih, mendidik dan menggaji mereka dalam aktiviti infrastruktur dan pembinaan kapasiti yang dijalankan oleh projek Al-Beda. Matlamat alam sekitar Al-Beda adalah menyuburkan kawasan sekitar dengan menukar padang pasir menjadi hijau. Ia tercapai menerusi penuaian air hujan, penggunaan benteng batu atau penahan batu serta saliran berumput, sekaligus menyokong penanaman semula hutan pokok tahan kemarau iaitu pokok kurma secara besar-besaran sebagai landscape semula jadi. Satu lagi tumpuan program ini adalah untuk memperlahankan banjir kilat di tanah tinggi dan dari masa ke semasa menukarkannya kepada aliran bermusim atau wadi, iaitu aliran yang akan menjadi sungai apabila hujan. Pada jangka masa panjang, Al-Beda berharap untuk mengubah rantau ini menjadi ekosistem savana. Sebahagiannya melalui penjanaan semula kitaran semula jadi, pemuliharaan sumber ragut dan kesan penjejatan dan kitar semula kelembapan atmosfera. Walaupun Arab Saudi dilanda musim panas tanpa hujan selama 2 tahun berturut-turut, pada 2019 segalanya berubah. Hujan yang turun membantu pertanian regeneratif dan setakat 2020 ia dijangka semakin berkembang dan selatan Mekah akan mula menghijau, menampakkan usaha pertanian yang memberi makan dan minum kepada bangsa Badui serta meningkatkan taraf hidup mereka.
Yang kedua, pengairan pangsi berpusat. Arab Saudi sedang menggali sumber yang jauh lebih berharga daripada minyak. Tak ramai yang tahu 2 juta tahun lepas bumi telah memasuki fasa zaman ais. Sepanjang 24 tahun yang lalu, ia telah memanfaatkan rizab air yang tersembunyi untuk menanam gandum dan tanaman lain di gurun Syria. Data siri masa ini menunjukkan imej yang diperoleh oleh 3 satelit Landsat berbeza yang dikendalikan oleh NASA dan US Geological Survey. Dot-dot hijau seperti yang anda sedang lihat merupakan takungan air sebanyak 500 juta meter padu air dengan kedalaman 1 km. Sebagai tambahan kepada air hujan yang turun selama beberapa ratus ribu tahun, air fosil ini memenuhi sistem aquifer yang kini tertimbus jauh di bawah padang pasir. Arab Saudi menggerudi sungai dan tasik di bawah tanah dan mengairi kawasan ladang yang dibangunkan secara membulat menggunakan sistem renjisan air. Teknik ini dipanggil teknik pengairan pangsi pusat. Pengairan pangsi pusat adalah bentuk pengairan renjisan yang terdiri dari beberapa segmen paip, biasanya keluli atau aluminium tergalvani dan disokong oleh kekuda, dipasang pada menara beroda dan perenjis yang diaturkan sepanjang-panjangnya. Sistem ini bergerak dalam pola bulatan dan air disalur dari titik pangsi ke pusat lengkoknya. Sistem ini membolehkan pengairan di setiap jenis rupa dan muka bentuk bumi. Oleh kerana hujan di kawasan ini hanya beberapa sentimeter, kira-kira 1 inci setiap tahun, air di sini adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Pakar hidrologi menganggarkan teknik ini hanya menjimatkan untuk mengepam air selama kira-kira 50 tahun. Dalam siri 4 imej Landsat ini, iaitu satelit milik NASA, ladang pertanian sepanjang kira-kira 1 km dapat dilihat. Imej-imej itu dicipta menggunakan cahaya pantulan daripada bahagian inframerah gelombang pendek, inframerah dekat dan spektrum hijau elektromagnet. Jalur 7, 4 dan 2 daripada penderia Landsat 4 dan 5 TM dan Landsat 7 ETM+. Menggunakan gabungan panjang gelombang ini, tumbuh-tumbuhan yang sihat kelihatan hijau terang manakala tumbuh-tumbuhan kering kelihatan oren. Tanah tandus berwarna merah jambu gelap dan kawasan bandar seperti bandar Tuberjal di bahagian atas setiap imej mempunyai warna ungu. Landsat 4 dilancarkan pada tahun 1982 dan menyediakan data saintifik selama 11 tahun sehingga 1993. Data daripada satelit ini dan satelit Landsat yang lain telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan pemahaman kita tentang keadaan hutan, kerosakan akibat ribut, trend pertanian, pertumbuhan bandar dan banyak lagi perubahan berterusan pada tanah kita. Dari time-lapse atau selang masa ini, anda dapat lihat perubahan dan peningkatan ladang bulatan hijau di Arab Saudi. Menjelang 2016, ladang ini sebesar 5 kali ganda negara Brunei dan kini ia semakin banyak dan mulai menghijau ke utara. Kawasan yang turut membangunkan projek ini adalah Wadi Ram di selatan Jordan. Pengairan pangsi pusat telah dibangunkan sejak berdekad lalu di beberapa buah negara. Ia mengurangkan penggunaan air yang banyak. Walau bagaimanapun, air yang tersimpan tidak mampu kekal lama dan Arab Saudi perlu menukarkan negaranya menjadi sebuah negara tropika supaya kitaran hujan berlaku dan meningkatkan semula pengairan di tanahnya. Jadi selain teknik yang diamalkan melalui projek Al-Baida dan pengairan pangsi pusat, bagaimana Arab Saudi menghijaukan negaranya supaya menjadi sebuah savanna tidak lama lagi? Ia terjawab pada teknik ketiga ini. Melalui Visi 2030, Putera Salman tekad mengubah negaranya menjadi sebuah negara berdaya saing, pengeluar produk agrikultur dan ekonomi dunia. Kajian mendapati menjelang akhir kurun ke-21, Arab Saudi bukan lagi sebuah negara yang sesuai didiami. Suhunya kini sedang meningkat dan bakal menjadi tanah paling tandus dan kering di dunia. Apa akan jadi pada umat Islam yang datang untuk mengerjakan ibadah di Mekah? Isu ini memerlukan penyelesaian. Dengan berpandukan China yang telah merubah gurunnya kepada hutan hijau, Arab Saudi mulai menanam pokok anti kemarau dan bercadang menanam 10 bilion pokok. Sehingga kini 10 juta pokok telah pun ditanam. Menerusi projek Green Saudi Initiative, SGI mengubah padang pasir menjadi hijau dan memulihkan 40 juta hektar tanah sepanjang dekad akan datang. Penanaman pokok atau penghutanan boleh meningkatkan kualiti udara, mengurangkan ribut pasir, mengatasi penggurunan dan menurunkan suhu di kawasan terbabit.
Putera Salman turut menjalankan kerjasama dengan syarikat NEOM. Di dalam projek ini, Putera Mahkota Arab Saudi telah mendedahkan rancangan untuk komuniti yang hanya berjalan kaki untuk urusan harian bagi sejuta orang di sepanjang laluan yang dipanggil The Line. Bandar linear ini tidak akan mempunyai kereta mahupun jalan raya, dengan semua penduduk tinggal dalam jarak 5 minit berjalan kaki dari kemudahan penting. Projek mega ini bernilai $500 bilion Amerika. Konsep projek ini adalah menjadikan bumi lebih baik, mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida dan memendekkan masa rutin harian. Apabila berjaya, Arab Saudi akan mekar sebagai sebuah negara hijau dengan keperluan air yang mencukupi, makanan untuk penduduknya dan kemajuan teknologi untuk umat Islam khususnya. Nyatakan komen dan pendapat anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolex signing off from space.